Okey, sebentar tadi kita telah menyambung ayat ke kita ulang kembali ayat yang ke-28 dari surah Baqarah. Refresh kembali ya. Minta maaf kepada sedang jemaah yang berada di live Facebook ya. Kerana tadi sidang siaran langsung kita pada sebentar tadi telah dimodkan dengan private jadi saya telah edit pada public tuan-tuan semua dapat bersama dengan kita di alam ayam. Okay. Jadi ayat ke-28 Allah Ta'ala telah memberikan satu persoalan sinis kepada manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya manusia ini tidak akan dapat lari dari kehidupan melainkan mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala juga menyebut pada ayat ke-29, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat ini juga satu ayat yang ijaz menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan langit ini secara berlapis-lapis, sab'a samawat, yang mana sampai sekarang kita tak dapat lagi melangkaui ilmu kita ini keluasan kerajaan Allah SWT dibagi 7 langit ini. Dan sains pun masih sekarang tidak dapat membuktikan lagi keluasan kerajaan Allah SWT ya. Jadi Allah SWT ni apabila Dia telah menyindir orang-orang yang kufur kepadanya, Dia datang lagi mengujuk, ingatlah Tuhan yang telah menjadikan kamu, yang telah menyediakan bagi kamu banyak nikmat pada dunia ini, iaitu kalau kita lihat alam yang luas ini, bukan kata alam yang luas, bahkan makhluk yang kecil pun manusia tidak boleh menciptanya. Seperti mana kita sebut pada ayat sebelum ini tentang ba'udah, iaitu nyamuk. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah SWT tidak malu untuk memberi perumpamaan makhluk yang kecil seperti nyamuk ataupun apa yang lebih kecil daripada ini. Bahkan manusia tidak boleh menciptakan makhluk yang hidup seperti itu, yang memberi kesan implikasi yang besar kepada manusia. Dan insyaAllah kita masuk pada ayat ke-30. 30 ini ayat yang merupakan fasa baru, iaitu Allah SWT menceritakan tentang sejarah penciptaan manusia, iaitu datuk kita Nabi Adam AS. Allah ceritakan balik sejarah manusia setelah Allah Ta'ala menyebut tentang beberapa golongan manusia, iaitu orang beriman, orang kafirin, orang munafikin, orang musyrikin. Jadi segala macam ragam manusia ni, sifat-sifat manusia ni, jadi Allah menyebut asal mereka ini asal daripada satu orang yang bernama Adam AS. Dan Allah Ta'ala perlu menceritakan balik latar belakang manusia itu, apa background manusia itu, supaya kita boleh merenung kembali bahawasanya kita ini diciptakan oleh Allah SWT ni melalui Nabi Adam AS. Allah SWT berfirman pada ayat yang ke-30 dari surah Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Maksudnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Mereka berkata, yakni para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang melakukan kerosakan kepadanya, orang yang melakukan kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Allah Ta'ala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah, iz menunjukkan maksudnya ingatlah. Allah Ta'ala suruh remind balik, ingatlah kembali wahai Muhammad, ketika mana Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Seorang khalifah. Jadi dalam ayat ini dari Ibn Katsir rahimahullah, Allah SWT memberitahukan ihwal penganugerahan kurniaannya kepada anak cucu Adam, yaitu berupa penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di hadapan al-mala'ul a'la. Jadi pengisytiharan penciptaan Nabi Adam AS ni Allah Ta'ala mengisytiharkan kepada makhluk dia yang mulia, al-mala'ul a'la, iaitu para malaikat. Punya Allah Ta'ala nak muliakan anak Adam, manusia ni. Laqad karramna bani Adam. Kata Allah Ta'ala, semuanya kami telah memuliakan anak Adam itu. Dan Allah Ta'ala sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak ciptakan seorang khalifah. Apa ni maksud dengan khalifah? Khalifah ini membawa maksud pengganti. Pengganti. Sesuatu yang menggantikan sesuatu dipanggil khalif. Sebab itu apabila baginda Nabi SAW wafat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah dilantik menjadi seorang khalifah. Jadi para sahabat telah bermusyawarah apakah gelaran nak dipanggil kepada ketua bagi seorang pemimpin orang beriman. Maka mereka telah memutuskan bahawasanya diputuskan gelaran bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah khalifah Rasulullah, iaitu pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka diganti kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka gelaran itu jadi panjang sikit. Khalifah Rasulullah SAW. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Apa menjadi panjang? Pengganti kepada pengganti Rasulullah itu Abu Bakar Siddiq. Lalu Sayyidina Umar kata ini gelaran panjang. Suka kalau dipendekkan dan bagi satu gelaran untuk ketua bagi orang beriman. Lalu salah seorang sahabat telah memberikan cadangan untuk dipanggil ketua bagi orang beriman di pemerintahan dengan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, ketua bagi orang beriman. Sayyidina Umar Al-Khattab menyukai nama tersebut dan menyetujuinya. Dan semenjak daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, maka telah diubah gelaran Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin pertama yang digelar adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum itu dipanggil Khalifah Rasulullah, itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan khalifah itu maksudnya pengganti kepada wakil kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu dalam mengimarahkan muka bumi untuk menegakkan syiar-syiar agama Allah SWT. Itu dipanggil dari bahasa Arab, boleh terujuk dalam
kitab Lisan Arab Ibn Manzur menyebut tentang maksud yang demikian membawa maksud pengganti. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi, pengganti-pengganti di atas muka bumi. Jadi kenyataan Allah SWT itu, iaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia berfirman kepada para malaikat, bukanlah membawa maksud kepada meminta cadangan daripada para malaikat. Ini sebahagian kadang-kadang salah faham. Sebahagian manusia ni mereka nak mengatakan paling pentingnya untuk melakukan perbincangan ataupun mesyuarat dalam memutuskan satu benda, lalu dibawakan dari wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menunjukkan bahawasanya mereka kata apa? Punya pentingnya bermusyawarah ni, maksud Allah pun bermusyawarah dengan malaikat sebelum jadikan Nabi Adam. Yang ini satu kesilapan ya. Ini satu sebenarnya pandangan yang silap, pandangan yang dangkal. Allah tidak memerlukan makhluknya untuk bermusyawarah untuk menciptakan seseorang makhluk. Allah telah mengeluarkan kenyataan bahawasanya Allah hendak menciptakan Nabi Adam. Kita baca surah Yasin, iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, tidak ada siapa yang boleh menghalangi. Maksudnya Allah berkehendak untuk menciptakan Nabi Adam yang seorang khalifah atas muka bumi. Jadi malaikat menjawab. Malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata, apakah engkau hendak menciptakan pada muka bumi itu orang-orang atau golongan-golongan yang melakukan kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sentiasa bertasbih, sentiasa mensucikan dengan memujimu dan mensucikanmu. Jadi ini juga ada sebahagian pandangan mengatakan bahawasanya malaikat ini telah melakukan satu kritikan atau komplain. Kenapa ciptakan makhluk yang cenderung melakukan kerosakan? Ini pun satu kesilapan juga. Sebenarnya malaikat tidak pernah melakukan perbuatan yang ingkar dan mengkritik ataupun komplain, condemn apa sahaja yang Allah Ta'ala ciptakan. Kata Ibn Kathir rahimahullah, yang dimaksudkan dengan pertanyaan malaikat itu adalah dengan meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya. Kerana menurut ilmu para malaikat, manusia yang mempunyai ciri-ciri nafsu, cenderung kepada mengikut nafsu ini, biasanya melakukan kerosakan. Ini juga satu persoalan. Allah Ta'ala baru dia beritahu dengan para malaikat dia nak ciptakan seorang khalifah. Tapi macam mana malaikat beritahu yang khalifah ni ataupun makhluk yang nak diciptakan ni cenderung melakukan kerosakan? Ini satu persoalan yang perlu kita uraikan. Sebagian ulama mengatakan bahawasanya malaikat ini, mereka ini mempunyai hati yang suci dan mereka dengan pengetahuannya mengetahui tentang sifat kalau orang yang mempunyai hati yang suci, orang yang hatinya bersih, kerantangan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri ilham. Dia mengetahui satu benda yang menurut firasatnya. Seperti Nabi sebut, ittaqu firasatul mu'min. Hati-hati kamu daripada firasat orang mukmin. Orang mukmin ni bila dia berfirasat, Allah Ta'ala berikan ilham, satu ilmu yang kita tidak ketahui. Ini tidak datang melainkan daripada hati yang bersih. Itu
pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan bahawasanya seperti mana disebut, kerana malaikat mengetahui makhluk yang diciptakan mempunyai akal dan ada nafsu, biasanya cenderung menurut hawa nafsu. Kerana telah ada makhluk sebelumnya itu yang hampir ciri-cirinya begitu, iaitu golongan jin. Golongan jin dikurniakan akal, dikurniakan juga nafsu, dan mereka telah melakukan kerosakan. Jadi malaikat dia tengok ciri-ciri ciptaan Nabi Adam tu, yang ada akal, ada hawa nafsu. Lalu mereka pun mengeluarkan pandangan mereka, tanggapan mereka menurut ilmu mereka. Wahai Allah, apa hikmah kau menciptakan makhluk sebegini yang cenderung melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih dan mensucikan. Maknanya cukuplah dah jadikan kami ini sentiasa bertasbih padamu, wahai Allah. Kenapa nak ciptakan manusia yang cenderung untuk melakukan kerosakan? Itu dua pandangan para mufassirin yang mengatakan bahawasanya para malaikat itu bertanyakan hikmah, bertanyakan hikmah penciptaan. Jadi sebab itu tak salah kalau kita membagi satu disiplin ilmu Quran atau ilmu hadis ke, kita bertanya tentang hikmah. Kadang-kadang kita jumpa hikmah, kadang-kadang kita tak jumpa hikmah. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut hikmah, sebab apa dia halalkan, sebab apa dia haramkan sesuatu dalam Quran. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak sebutkan. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak lihat kepada kita ni, adakah kita nak berta'abud menurut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana kita tengok pengharaman arak contohnya, Allah Ta'ala sebut dia punya maqasid dia. Sebab kenapa arak itu lebih banyak mudarat dia daripada perkara manfaat. Dan ibu adalah kamu menjauhinya. Dan ada ayat total menyebutkan tentang pengharaman arak, dan Allah Ta'ala sebut sebab-sebab dia. Tapi sebahagian daripada larangan tidak menyatakan hikmah larangan, seperti mana pengharaman khinzir, pengharaman khinzir ataupun babi. Allah Ta'ala tak sebut dia punya sebab. Mungkin manusia mencari-cari bahawasanya khinzir ini dimakan makanan yang kotor, makanan yang kotor, sampah. Jadi bila manusia makan tak sesuai, mungkin itulah hikmah. Manusia boleh mencari hikmah, tapi hikmah itu tidak menjadikan satu illah, dia tak boleh jadi satu sebab. Boleh saja orang menternak khinzir dan memberi makanan-makanan yang bersih, apakah diubah menjadi halal? Tidak, kerana ia adalah sebab amr ta'abudi, satu perintah menunjukkan ibadah yang kita kena lakukan. Kenapa diharamkan khinzir? Kita kata kerana Allah haramkan. Kenapa diharamkan arak? Kerana Allah haramkan. Kita boleh sebut kerana memabukkan, tadi disebut dalam nas. Tapi ada larangan yang disebut dalam Quran tidak menyatakan sebab. Maka kita kena pegang kepada apa yang Allah telah sebutkan. Kalau kita sebut perkara-perkara andaian, ialah manusia kadang-kadang dia boleh ubah. Dia boleh ubah satu benda. Sampai arak pun ada juga orang yang menamakan satu arak, tapi arak yang tidak memabukkan. Itu ada kaedah disebut dalam hadis, ma harima kathiruhu fa qaliluhu haram. Kerana manusia sentiasa mencari elak. Apa yang haram dari sudut banyaknya, maka sikit dia menjadi haram. Jadi walaupun illah arak itu adalah memabukkan, tetapi kita balik kepada maqasid ataupun tujuan Allah haramkan kerana ia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat ni seolah-olah bertanya tentang hikmah. Lalu Allah Taala membalas, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kerana ada ayat seterusnya Allah Taala membuktikan kehebatan Nabi Adam alaihissalam. Satu persoalan di sini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian,
perbandingan yang malaikat utara kat sini nampak macam satu perbandingan yang kalau kita tengok secara zahir secara zahir nampak macam satu perbandingan yang kiasan yang tidak berapa kena. Sebab malaikat bagi tahu makhluk yang dinamakan manusia ini mayufsidu fiha wa yasfiku dima, mereka ni cenderung melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Ini merupakan amalan perbuatan. Amalan perbuatan. Sepatutnya kalau dia nak banding, mesti banding dengan perbuatan. Betul tak? Sepatutnya mereka kata sedangkan kami ni sentiasa melakukan kebajikan, sepatutnya macam tu. Mereka melakukan kerosakan, kami sentiasa melakukan kebaikan. Mereka menumpahkan darah, kami sentiasa memelihara supaya nyawa tidak disia-siakan. Sepatutnya begitulah. Maksudnya kalau nak buat perbandingan, mesti perbandingan yang betul. Tapi nampak seolah-olah nampak macam tak berapa kena secara zahir. Dia nampak secara zahir. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi dibandingkan manusia ini cenderung melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Nampak? Mereka kata dibandingkan dengan mereka sentiasa bertasbih. Bertasbih ini ucapan, mensucikan Allah ini ucapan. Tapi kenapa dibanding dengan perbuatan? Seolah-olah nampak macam tak apa kena. Tapi sebenarnya hakikatnya kalau kita nak mengetahui secara mendalam, sebenarnya perbandingan malaikat ini sebenarnya betul-betul tepat, kerana maksud nusabbihu bihamdik, kami mensucikan kamu dengan memujimu, bukan mensucikan Allah ni dengan mulut saja. Allah nak bagi tahu malaikat mensucikan Allah dengan memuji Allah dengan jiwa raga mereka, dengan amalan mereka. Amalan mereka pun mereka sucikan, bukan saja mulut saja mereka. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu tasbih sebenarnya bukan hanya di mulut. Dia merangkumi perbuatan kita. Tasbih bukan saja di mulut, bahkan di hati kita, bahkan amalan-amalan kita menunjukkan bahawasanya kita benar-benar mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Segala amalan kita pastikan semuanya tunduk bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang nak dinyatakan di sini, rahsia tersirat di sebalik perbandingan tersebut. Wa nuqaddisu lak, dan kami sentiasa mensucikan kamu. Terdapat satu hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kalami afdal. Qala masfafallahu li malaikatihi subhanallahi wa bihamdihi. Bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya ucapan apa yang paling afdal, yang paling baik. Lalu baginda menjawab, iaitu apa yang dipilih oleh Allah bagi para malaikat untuk mengungkapkannya, iaitu subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah, segala puji baginya. Ini fadilat kita selalu menyebut subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Bahkan ada satu riwayat hadis sebut kalimatani khafifatani fil lisan, sakhiratani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimah yang ringan di mulut tetapi berat di timbangan Allah Azza wa Jalla. Dan dua kalimah ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mudah saja ucapan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini adalah amalan rutin para malaikat, sentiasa bertasbih. Kalau kita ucapkannya, nescaya berat pahala kita akan digandakan.
Sehingga satu ucapan ini tak dapat kita nak kira betapa beratnya pahala. Ini antara amalan-amalan yang mudah tetapi berat amalan, berat timbangan ni neraca Allah Subhanahu Wa Taala di mizan. Kerana pada hari kiamat nanti kita dah ungkapkan berkenaan dengan 3 golongan. Ada golongan yang masuk syurga tanpa hisab, ada yang tertahan sebentar, iaitu ditimbang amalan mereka melalui proses hisab, dihitung amalan. Kalau amalan baiknya lebih berat, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Kalau amalan buruknya lebih berat, maka akan ditimbang pula antara pahala dan dosa. Maka kadar selisihnya itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan disiksa menurut kadar selisih antara dosa dan pahalanya. Dan ada juga golongan yang masuk ke neraka tanpa hisab, golongan musyrikin, kafirin, munafikin. Mereka tidak memerlukan proses hisab kerana mereka telah ingkar, mereka akan mendiami neraka khalidina fiha, kekal mereka di dalam neraka Jahannam. Pada zubillah. Jadi di antara perkara yang memberatkan timbangan kita adalah amalan yang sangat-sangat mudah, zikrullah. Zikrullah ni adalah amalan yang mudah, tak berpeluh, tak memerlukan modal yang banyak. Tak ada modal lah, maksudnya modal idea je lah. Kita tak perlu macam setengah ibadat tu kita perlu modal. Ada zakat, macam buat haji, buat umrah kan, kita perlu keluarkan modal. Tapi ini modalnya adalah hanya menggerakkan bibir, idea kita, itu zikrullah. Antara amalan yang sangat mudah, dengan rahmat Allah dia memasukkan seorang itu dalam syurga, antaranya sebab banyaknya zikrullah. Dan di akhirat nanti seorang akan menyesal kalau dia kurang zikrullah, kurang berzikir kepada Allah Ta'ala, kurang membaca Quran. Dia akan menyesal disebabkan dia tidak mengindahkan pahala-pahala yang berpotensi untuk memberatkan timbangan amalan. Dari amalan-amalan yang mudah. Dan Allah Ta'ala membalas kata-kata malaikat itu, Inni a'lamu ma la ta'lamu. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Qatadah mengatakan Allah sudah mengetahui bahawa di antara khalifah itu akan ada para nabi, rasul, kaum yang soleh dan para penghuni syurga. Ini kan antara ini kata-kata Qatadah, antara dia diambil, dinukilkan oleh Ibn Katsir rahimahullah. Maksudnya Allah nak beritahu memang dakwaan malaikat tu ada kebenaran dia, ada kebenaran. Memang manusia cenderung melakukan kerosakan. Tapi Allah nak beritahu, aku buatnya ada hikmah. Kerana setiap kebatilan akan ditewaskan dengan kebenaran. Dan Allah juga telah memutuskan para nabi dan rasul, dan Allah Ta'ala juga menjadikan orang-orang soleh yang mereka sentiasa akan memerangi kebatilan. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat dalam satu zaman itu kebatilan berleluasa, kezaliman berleluasa, akhirnya kezaliman itu akan pasti akan lenyap. Sebab itu kita sebagai orang beriman ni kan, sebagai orang Islam ni, kalau diuji dengan satu kezaliman, kita tempat bergantung kita Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Kalau kita baca ayat ini pun, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kita baca tafsir, Allah Ta'ala nak buktikan bahawasanya golongan-golongan yang diciptakan daripada orang-orang yang baik, iaitu para nabi, para rasul, para anbiya, ya, para wali, para ulama, mereka akan sentiasa ada daripada dulu sampai sekarang. Nabi sebut dalam satu hadis, akan umat aku sentiasa berada, akan ada di kalangan umat aku ni sentiasa yang berada dalam kebenaran. Takkan berlaku dalam setiap zaman manusia ini tak ada langsung orang baik.
mesti ada orang baik. Nabi kata yang mana mereka sentiasa berdakwah zahirin 'ala al-haq. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, setiap 100 tahun mesti ada orang yang memperbaharui agama ini, yang jadi mujaddid. Setiap 100 tahun mesti ada. Di kepala 100 tahun tu mesti ada orang yang berpengaruh, yang mengajak kepada kebenaran. Allah akan jadikan begitu. Dan sebab itu Allah kata, Allah nak beritahu bahawasanya setiap ada golongan orang-orang yang melakukan kezaliman, mereka akan dimusnahkan dengan kebenaran. Macam Fir'aun, dia pernah mendominasi dengan kezaliman dia, tetapi akhirnya telah dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ditelan dalam laut dengan peristiwa di belah laut. InsyaAllah kita akan sambung sebentar lagi. Kita pergi laluan kepada azan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi para malaikat mengatakan tadi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Jadi tasbih maksud tadi maksud penyucian kepada Allah. Tasbih adalah kita mensucikan Allah SWT. Takdis maksudnya mengagungkan Allah SWT. Sebab itu dalam kalimah ini kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah ni, kita kena ada satu perasaan dalaman yang memuji Allah Ta'ala dari segala kekurangan. Sebab kita ni kadang-kadang, kita bukan orang Arab, bila kita bertasbih, bila kita berzikir, kita tak fokus pada maksud dia. Kadang-kadang kita disebut astagfirullah, kita tak sedar yang kita sedang minta ampun kepada Allah. Dan bila apa ciri-ciri kita minta ampun, kita ingat kesilapan-kesilapan kita. Kita minta Allah ampunkan segala dosa kita, kesilapan kita yang telah lalu, kita ingat.
sebagai bukti menunjukkan kita benar-benar insaf. Bila kita sebut Alhamdulillah, kita ingat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri pada diri kita, yang Allah Ta'ala berikan. Kita terbayang segala nikmat itu. Disebut Subhanallah, Maha Suci Allah daripada segala perkara yang orang musyrikin dakwakan, yang orang musyrikin sifatkan. Subhanallah yang amma yusyrikun, Maha Suci Allah daripada apa yang orang musyrikin sifatkan, yang mengatakan Tuhan ada anak, mengatakan Tuhan ini diperanakkan. Maka itu kita sebut Subhanallah, Maha Suci Allah daripada perkara-perkara yang kurang. Begitu juga dakwaan yang kita kata tadi. Ada yang mengatakan bahawasanya Allah SWT ingin bermusyawarah dengan para malaikat. Jadi kata Subhanallah, Maha Suci Allah yang memerlukan pandangan makhluk untuk menciptakan sesuatu. Sebab itu kita perlu kenal sifat-sifat Allah ini dengan sempurna. Sebab bila kita tak kenal Allah, kita tidak akan merasai nikmat dalam zikrullah. Kita tak akan rasa nikmat dalam kita berzikir bila kita tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab astaghfirullah, kita tahu Allah Ta'ala Maha Pengampun. Subhanallah, Allah Ta'ala itu Maha Agung, Maha Suci Allah. Maka kita kena ada perasaan begitu. Barulah kita betul-betul khusyuk, barulah betul-betul kita sebenarnya tengah berzikir. Bukan sahaja kita hanya menggerak-gerakkan bibir, hanya nak mengira berapa banyak kita istighfar. Itu bukan fokusnya. Fokusnya adalah kita fokus kepada apa yang kita sedang buat. Contohnya, saya bagi contoh. Kalau orang tanya kita, apa khabar? Kita kata Alhamdulillah. Kadang-kadang perasaan kita ni tak rasa puji Allah pun. Kita balas tu kerana kita nak jawab soalan kawan kita. Kita kata Alhamdulillah, sihat. Tapi kita tak ada perasaan puji Allah sebenarnya. Sebenarnya yang dimaksudkan zikrullah adalah dalaman kita. Iaitu zikir ni maksudnya kita ingat Allah. Adakah kita bila sebut tu kita ingat Allah? Bila kita bagi Assalamualaikum, adakah kita ingat Allah? Allah Ta'ala selamatkan kamu, sejahtera. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, Allah Ta'ala selamatkan kamu. Adakah kita ada berfikir berdoa? Ini selalu kesilapan yang kita lakukan, terutama kita sebagai orang yang bukan orang Arab. Kalau orang Arab pun tak semestinya dia fokus pada apa yang dia lakukan. Sebab itu bila malaikat kata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ini daripada hati dan perbuatan mereka. Mereka akan memastikan segala perbuatan mereka. Mereka pastikan mereka akan mendapat, moga Allah Ta'ala mendapat, moga Allah Ta'ala memberikan keredaan. Mereka sentiasa berfikir, adakah ini adalah amalan yang diredai oleh Allah SWT. Jadi kita pun begitu juga. Kita buat satu, kita makan, kita minum, kita berbual. Apakah amalan ini dapat, amalan ini Allah Ta'ala redha terhadap amalan ini. Allah Ta'ala akan membersihkan kita, mensucikan kita daripada amalan tersebut. Sebab itu bila kita fokus betul-betul mendalam tentang apa maksud zikir-zikir tasbih, takbir ni, maka kita betul-betul akan menghayati, kita akan merasai nikmat dalam melakukan amal soleh. Tapi bila kita tidak ada perasaan dalaman tu, kita akan cepat bosan. Bila orang tahlil, kita lama nak tahlil. Bila nak makan ni, kita. Sebab apa? Kita tidak menghayati maksud tahlil sebenarnya. Bila imam baca panjang sikit, kita kena mula. Sebab kita tidak faham. Kerana maksud zikrullah adalah kita menghayati, ingat, faham. Itu maksudnya. Seperti mana disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kalau nak disebutkan keutamaan zikir, zikir lisan dan zikir hati itu lebih utama. Kerana hati itu merajai seluruh anggota badan. Seperti Nabi SAW sebut, ketahuilah dalam tubuh kamu ni ada satu jasad. Kalau dia baik seluruh jasad. Itu adalah hati. Kalau hati kita baik, insya-Allah yang lain semua akan diperintahkan jadi baik. Tapi kalau kita fokus amalan kita hanya kepada bibir saja, kan, ucapan saja, hati kita ke lain, kita tidak mengingat Allah, kita tak membesarkan Allah. Sebab itu ibrah atau pengajaran daripada ayat yang kita baca ini, maksud kita ingat malaikat adalah makhluk yang sentiasa mensuci Allah.
Tidak betul pandangan yang mengatakan malaikat komplit penciptaan Adam AS. Bahkan malaikat utarakan pandangan itu untuk bertanya hikmah. Apa hikmahnya? Dan Allah Ta'ala membalas, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Ya Allah tak muka. Kalau malaikat ni la ya'suna Allah, mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah. Dan malaikat ni jujur. Malaikat ni kalau dia tak faham, dia sebut tak faham. Dan dia bertanya tentang hikmah. Tapi ada makhluk yang duduk di kalangan para malaikat, duduk di kalangan kelompok para malaikat. Mereka ni tak bercakap, diam. Tapi mereka ada perasaan tidak puas hati. Yang mana ayat itu kita akan sambut pada selanjutnya. Allah Ta'ala sebut, aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Maha suci Allah. Daripada bercakap yang mengatakan bahawa malaikat ada sembunyikan sesuatu. Malaikat takkan sembunyikan sesuatu. Tapi Allah Ta'ala nak sindir ada satu kelompok yang duduk di kalangan para malaikat. Mereka pura-pura warak, mereka tak cakap apa, tapi sebenarnya dalam hati mereka ada satu perasaan hasad. Itulah iblis. Yang mana ayatnya kita akan baca selepas ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Ada itu saja konsen kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada kebersamaan kita dalam majlis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله